kisah dan misteri barang terbang, sudah pasti kita akan teringat peristiwa yang pernah berlaku di Sungai Manik, di mana kisahnya telah menjadi legenda bagi masyarakat Melayu berkenaan dengan kehandalan ilmu kebatinan dan ilmu mistik. Peristiwa ini berlaku kerana ketika itu keadaan adalah darurat dan orang Melayu berada di dalam keadaan terancam dan diambang bahaya, dan akhirnya mereka bertindak mempamerkan ilmu kesaktian dan kebatinan yang dimiliki mereka, iaitu ilmu gaib dan mistik yang membolehkan parang-parang berterbangan. Sebenarnya, peristiwa Perang Sabil ataupun Perang Sungai Manik yang dilakukan oleh orang Melayu dan Banja bermula apabila seorang komunis berbangsa Melayu yang bernama Mael Rudo dari markas besar komunis di Sungai Tungku telah ditetap oleh pejuang Banja yang bernama Utoh Putih, dan ini menyebabkan kemarahan pihak komunis ketika itu yang sangat terkenal dengan sikap bengis dan tidak berhati perut terhadap penduduk kampung. Pihak komunis bertindak kejam dan kerap menculik orang yang dikatakan rapat dengan Jepun atau tidak mahu bekerjasama dengan mereka, dan akibatnya mangsa culik tersebut akan dibunuh dan kemudiannya mayatnya akan dibuang ke Sungai Perak. Oleh kerana ia kerap dilakukan oleh pihak komunis dan setiap hari ada sahaja penduduk kampung yang ditangkap, tidak kira muda ataupun tua. Mereka diseksa, disembelih, disumbat di dalam guni hidup-hidup dan dibuang ke Sungai Perak. Malahan ada yang ditembak, disula dan bermacam lagi hukuman yang tidak berperi kemanusiaan. Inilah gerangan yang terjadi apabila ada juga di kalangan bangsa Melayu sendiri yang menjadi pengkhianat seperti Mael Rudo, di mana apabila beliau sudah mempunyai kedudukan, maka sudah lupa diri hingga hilang rasa peri kemanusiaan. Pada waktu itu, bukan sedikit orang Banja dan orang Melayu yang menyokong perjuangan komunis. Malahan, ada juga orang Banja yang mempunyai ilmu yang hebat turut menjadi tali barut komunis. Sebenarnya, anak bangsa kita yang bersikap sedemikianlah yang menjadi duri dalam daging bagi penduduk setempat. Disebabkan mereka terlampau mengejar pangkat dan kedudukan, maka hati mereka telah menjadi hitam dan sanggup membunuh, membakar rumah, dan memusnahkan harta benda bangsa sendiri. Malahan, penduduk kampung yang takut menyertai perjuangan komunis secara aktif dipaksa pula membayar yuran sebagai ahli Parti Komunis Malaya. Kehidupan keluarga Banja di Sungai Manik semakin tertekan dan ramai yang terpaksa berpindah ke penempatan Banja di seberang Sungai Kinta, ke Kampung Balun Bidai dan Kampung Gajah. Dipendekkan cerita, disebabkan kebencian orang kampung terhadap olah dan sifat buruk Mael Rudo, maka Mael Rudo terkorban kerana cuba memaksa penduduk kampung untuk menyertai perjuangannya bersama komunis. Setelah kematian beliau diketahui oleh pihak tentera komunis, maka pihak
komunis kemudiannya mula mencari siapa dalang yang membunuh Mael Rudo. Apabila pembunuh Mael Rudo dikenal pasti, tentera komunis yang bersenjatakan rifle MK5 menuju ke Parit 6 Pekan Rabu untuk mencari Utuh Putih, dan akhirnya Utuh Putih ditembak oleh pihak komunis ketika sedang tidur di rumahnya. Disebabkan oleh kematian Utuh Putih telah menyebabkan orang kampung semakin berang dan marah terhadap komunis, dan kemarahan yang dipendam semakin membuak-buak apabila komunis di markas Sungai Tungku menuntut agar orang kampung menyerahkan beberapa orang wanita muda kepada mereka untuk dijadikan tempat melampiaskan hawa nafsu mereka. Bahkan sekiranya tuntutan ini tidak dipenuhi dalam tempoh seminggu, Bendang Dio dan Sungai Manik akan menjadi padang jarak, padang tekuku. Maka dengan tidak semena-menanya, penduduk kampung dalam diam bermesyuarah dan membuat rancangan bersama pemimpin agama dari keturunan Banja yang bernama Patuan Guru Haji Bakri yang berasal dari Batu Pahat untuk menjadi pemimpin mereka menentang komunis. Dan dari situ mulalah kebangkitan orang-orang Melayu dan Banja dalam mempertahankan maruah dan hak mereka. Di atas perancangan dan kebijaksanaan Guru Haji Bakri, maka beliau berjaya mengumpulkan orang-orang Banja dan Melayu di sekitar Bendang Dio dan Sungai Manik untuk bangkit menentang pihak komunis. Sebelum hari terakhir yang ditetapkan oleh pihak komunis tamat, pejuang-pejuang tentera Sabel ini melakukan serangan handap ke atas kedudukan komunis di markas kecil mereka di Bendang Dio. Boleh dikatakan hampir 30 orang komunis maut ditetak oleh pejuang-pejuang Banja, dan ketika itulah bermula siri perang Sabel di antara orang-orang Melayu serta Banja ke atas pihak komunis di sekitar Sungai Manik. Peristiwa serangan ke atas kedudukan komunis di Bendang Dio oleh orang-orang Melayu dan Banja menyebabkan pihak komunis marah dan membalas dendam dengan membakar dan memusnahkan rumah serta penempatan orang Melayu di sepanjang Sungai Perak. Puluhan orang Melayu dari Kampung Gajah dan Balun Bidai memohon bantuan dan menyertai perjuangan Patuan Guru Haji Bakri. Seminggu selepas itu, Patuan Guru Haji Bakri melantik Acil yang merupakan cucu beliau sebagai pemimpin serangan ke atas kedudukan komunis di Sungai Tungku, dan dengan bersenjatakan parang dan kurniaan wafak yang diikat di kepala dari Tuan Guru Haji Bakri, para pejuang tentera Sabel mula menggempur tentera komunis di Sungai Tungku. Dan disinilah bermulanya ilmu kesaktian Melayu terbongkar, di mana parang-parang dikatakan berterbangan dan menyebabkan pihak komunis dikatakan seolah rambang mata kerana hanya melihat parang-parang berterbangan dan tiada orang memegangnya. Ada juga cerita yang menyatakan bahawa sebenarnya disebabkan ilmu kebatinan yang ada pada masyarakat Melayu dan Banja menyebabkan mereka kelihatan gaib dan cuma hanya parang yang dibawa sahaja yang boleh dilihat oleh musuh dengan mata kasar. Pihak komunis kelihatan panik dengan kejadian tersebut
sehingga menembak ke udara kerana tidak nampak sesiapa yang dapat ditembak dan hanya melihat parang berterbangan di dalam kesamaran gabus. Sebenarnya, waktu itu, pihak komunis tidak menjangka kejadian sedemikian rupa dan belum bersedia dengan kehadiran orang-orang kampung. Namun, mereka tidak percaya menahan kemarahan pejuang-pejuang tentera Sabil, meskipun tentera komunis mempunyai senjata yang lebih hebat berbanding pejuang-pejuang tentera Sabil. Dikatakan, berpuluh-puluh tentera komunis terkorban dalam serangan tersebut dan markas komunis di Sungai Tungku berjaya dimusnahkan. Oleh kerana takut dengan apa yang mereka lihat, 5 orang pemimpin komunis yang terselamat telah berjaya melarikan diri sewaktu pertempuran tersebut berlangsung. Perang ini berlanjutan untuk beberapa ketika, sehinggalah tentera British daripada India tiba mengamankan keadaan di Bendang Dio dan Sungai Manik. Begitulah ceritanya, di mana apabila di dalam keadaan darurat, siapa menyangka orang Melayu yang dikatakan bangsa yang sopan dan berbudi bahasa, tetapi setelah diusir dan terancam, maka ia seperti mengejutkan singa yang sedang tidur. Walaupun begitu, masihkah lagi anak-anak muda di kalangan masyarakat Melayu di kala ini masih menyimpan ilmu kebatinan yang tinggi seperti parang-parang terbang ini? Wallahu a'lam bishawab.